Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita dapat bertemu lagi hari ni agak walaupun kita rehat satu hari je, hari Selasa, tapi kita pada benda rasa agak lama juga. Sebenarnya hari Selasa tu saya ada mesyuarat dia agak penting, jadi saya rehatkan. Kebetulan memang habis dah satu surah. Kita berpindah pada surah yang lain, jadi kita berehat satu hari. So hari ni kita akan bermula, alhamdulillah, alhamdulillah kita bermula satu surah yang baru, iaitu surah Al-Waqi'ah. Jadi kita dah baca surah Al-Kahfi, surah Taha, surah Al-Mulk, dan hari ni kita baca surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ini kalau susunannya dalam Al-Quran, dia terletak pada selepas surah Ar-Rahman. Pada gaya sebelum ni kita panjang umur, kita baca Ar-Rahman pula. Astaghfirullahalazim. Sekejap. Amin. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dilimpahkan izin, dilimpahkan rahmah dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih bernafas, masih jumpa hari ini dan alhamdulillah, bagaimana yang Bunda sebutkan tadi, kita akan bermula hari ini dengan tadabbur surah Al-Waqi'ah. Apa yang dimaksudkan, kenapa dinamakan surah Al-Waqi'ah dan apakah maksud surah Al-Waqi'ah itu? Al-Waqi'ah itu di awal surah memang ada sebut iza waqa'atil waqi'ah. Jadi sempena itulah dinamakan surah ini dengan surah Al-Waqi'ah. Kemudian Kemudian Al-Waqi'ah ini maksudnya ialah kiamat. Al-Waqi'ah itu peristiwa berlaku. Peristiwa yang berlaku, maka hari kiamat itu dinamakan Al-Waqi'ah. Dan surah ini dinamakan Al-Waqi'ah kerana di dalamnya banyak menceritakan tentang hari kiamat. Apa yang berlaku pada hari kiamat, apakah balasan orang yang nanti kita akan jumpa, disebutkan ada yang dikatakan ashabul yamin, ada yang dikatakan ashabul shimal, yang mendapat rekod amalnya dengan tangan kanan dan dari sebelah kanan, dan ada yang mendapat rekodnya dari sebelah kiri. So yang sebelah kanan ini yang beramal baik, diterangkan juga dalam Al-Quran, dalam surah ini, bagaimana balasan kebaikan, keseronokan mereka di hari hisab nanti. Kemudian yang kiri pula sebaliknya akan mendapat azab. Jadi semua nanti diceritakan dalam surah ini, sebab itu dinamakan Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ini
dikatakan surah Makkiyah, diturunkan di Makkah. Walau bagaimanapun ada pandangan Al-Qurtubi dalam kitabnya ada menceritakan bahawa ada riwayat mengatakan ada 4 ayat yang diturunkan di pertengahan jalan sewaktu dia ke Madinah, dan ada yang mengatakan salah satu ayatnya diturunkan di Madinah. Walau apapun kita untuk kita ketahui bahawa ayat ini adalah surah ini Makkiyah kerana lebih banyak turunnya di Makkah. Apabila surat Makkiyah ini sebenarnya dia banyak menceritakan tentang akidah, kerana di Makkah ia lebih banyak mengajar ataupun ayat Quran diturunkan untuk menjelaskan berkaitan bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana beriman kepada Allah, kerana itulah tanggungjawab Rasulullah di peringkat awal, ialah menyeru kaumnya, menyeru orang Makkah, orang Quraisy, penduduk Makkah untuk beriman kepada Allah. Dia mantap keimanannya, barulah dia masukkan syariat. Sebab itu di Madinah banyak yang berkaitan dengan hukum hakam dan sebagainya. Okey. Walaupun ada juga Makkiyah tapi tidak banyak menceritakan dia tentang salat, tentang puasa, tentang segalanya itu banyak diturunkan di Madinah, dipanggil surah Madaniyah, dan Makkiyah ini banyak yang diturunkan di Makkah. Okey. Surah Al-Waqi'ah ini mengandungi 96 ayat. 96 ayat. Jadi jangan risau nak menghafal bunyi 96 banyak nak bandingkan surah Al-Mulk 30. Nanti kita kata pula Allah banyak panjang, macam mana ustazah ni suruh hafal. Sebenarnya bonda sebutkan, berikan galakan, marilah kita menghafal. Ayatnya pendek-pendek. Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kazibah. Itu dah 2 ayat. Jadi bolehlah kita hafal 4 atau 5 ayat satu hari. Nanti hari Ahad kita sambung lagi ayat yang lain. Kalau kita nak hafal lah, sebaiknya kita hafal. Kalau kita tak mampu hafal pun kita baca banyak kali. Kita baca banyak kali, insya-Allah dia akan menjadi lancar dan lidah kita mudah untuk menyebutnya. Sebab kita tadabbur ni selain daripada kita memahami ayat, memahami tafsiran, kita mahu dia juga kita baca dengan baik, kita baca dengan betul, dengan tajwidnya yang betul. Jadi dipersilakanlah saya dan anda sahabat sekalian untuk terus menghafal ayat-ayat yang ayat-ayat surah Al-Waqi'ah. Okey. Al-Waqi'ah ini masyhur orang sebut Al-Waqi'ah ini kalau dibaca murah rezeki. Betul tak? Biasa dengar kan? Orang kata kalau nak murah rezeki baca surah Al-Waqi'ah banyak-banyak. Sebelum saya kupas perkara tersebut, saya ingin sebutkan di sini bahawa di dalam hadis ada menyebutkan, ini hadis sahih yang nak sebutkan ini, Rasulullah memang banyak antara surah yang banyak dibaca oleh Rasulullah ialah surah Al-Waqi'ah. Ini memang hadis sahih lah. Dia kata Syaibatni, Al-Hud, apa lagi, beberapa surah lah, surah Hud, surah Amma Yatasa'alun, surah At-Takwir dan surah Al-Waqi'ah. Kenapa dia banyak baca surah ini? Kerana surah ini mengingatkan Rasulullah kepada azabul akhirah, balasan di akhirat dan juga balasan jannah kepada mereka yang beramal. Jadi kalau kita baca, kita akan menjadi sedar, insaf, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah, kita akan menjadi lebih apa orang kata, kita lebih tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah di antara sebabnya mengapa Rasulullah banyak dalam satu hadis, dalam perkataan lain ada disebutkan bahawa Rasulullah ada yang bertanya, kenapa kamu ni kelihatan tua? Maksudnya bukan tua yang negatif menunjukkan muka dia tua, tidak, tetapi dia terlalu banyak membaca Al-Quran mengingatkan mati. Maka lahirlah hadis tadi,
bahawa Rasulullah membaca hadis itu, membaca beberapa surah ini kerana dia mengingatkan tentang azab akhirah. Jadi kita, itulah yang baiknya kalau kita baca surah ini, kita akan menjadi lebih peka bahawa kiamat itu akan berlaku dan kita tidak tahu bila berlakunya, dan kita akan menjadi sentiasa menjadi seorang mukmin yang beramal, mukmin yang sentiasa takut melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada pun hadis yang mengatakan bahawa Al-Waqi'ah ni kalau banyak kita baca, kita akan murah rezeki. Maksudnya ada satu hadis, saya ambilkan terjemahannya saja. Hadis ini dikatakan hadis dhaif. Hadis ni tidak kuat untuk dijadikan sebagai dalil ataupun pembuktian. Dia disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dia bukan, tidak ada dalam Sunan Sittah, tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang lebih tinggi, dan memang dia dikatakan hadis dhaif, tapi selalu orang sebut, iaitulah ada seorang yang mempunyai anak perempuan, dan dia kata dia tidak risau untuk meninggalkan anaknya, maksudnya takut kefakiran ke dan sebagainya, sebab dia pernah dengar Rasulullah berkata bahawa man yaqra' surah Al-Waqi'ah lam yusibhu faqatan abadan. Dia kata sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap hari, maka dia akan tidak akan menghadapi kefakiran kefakiran, maksudnya dia tidak akan jadi susah lah, tidak jadi apa-apa, tidak jadi miskin sepanjang masa. Sebab itu dikatakan surah ini surah ini kalau dibaca murah rezeki. Sebenarnya saya ingin sebut rezeki itu datang daripada Allah, kan datang daripada surah Al-Waqi'ah. Tetapi kita membaca Al-Quran boleh berdoa, sambil kita jadikan dia doa kita. Kita baca surah Waqi'ah, ya Allah ya Tuhanku, murahkanlah rezekiku supaya aku dapat melakukan amal yang baik kepadamu. Maka dia jadilah surah yang boleh membantu kita murah rezeki. Sebenarnya selain daripada surah Al-Waqi'ah ini, surah Fatihah juga disebutkan sebagai surah yang boleh membantu kita, ataupun bukan membantu, maksudnya sebagai satu doa untuk memurahkan rezeki kita. Sebab dalam surah Al-Fatihah itu jelas kita baca Alhamdulillahirabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim. Rahman, pengasih, penyayang, yang memiliki maliki yaumiddin. So bila Allah itu kita sebut dia pemurah, penyayang, pengasih, maka kita minta dia murahkan rezeki kita. Sebab itu kalau kita memulakan apa-apa saja kerja mencari rezeki, kita baca Fatihah. Sebenarnya semua benda kita baca Fatihah selain daripada baca bismillah. Tapi sebaiknya kalau kita mencari rezeki, kita nak pergi bekerja, kita mulakan apa-apa sajalah kerja. Kalau kita kerja makan gaji pun, kita mulakan setiap hari kerja kita baca Fatihah. Kalau kita mengajar, kita baca Fatihah. Kalau kita berniaga, kita mulakan, kita buka kedai kita baca Fatihah. Kalau kita contohlah, kalau kita seorang yang mengusahakan catering ke, masak-masak, buat kek ke, buat bunga ke, buat apa, saya sebut apa yang saya biasa buat, benda terlibat itu. So kita memang baca bismillah dan baca Fatihah, memohonkan murah rezeki. Dan kita boleh tambah dengan beberapa surah yang lain kita baca setiap hari. Ada surah macam yang lepas kita baca surah Al-Mulk untuk kita dikatakan sebagai surah yang membantu kita terlepas daripada azab kubur. Itu ada hadisnya, hadis hasan, lebih tinggi sikit daripada hadis dhaif. Dan kita boleh baca hari ini surah Waqi'ah, dikatakan dia murah rezeki. Namun saya tidak mengatakan bahawa pandangan itu salah, sebab semua ayat Quran kita baca memberikan faedah yang baik, dan marilah, oleh kerana Rasulullah amalkan surah Waqi'ah ini, sentiasa baca setiap hari, maka kita bacalah surah Waqi'ah ini. Lagi satu,
sebagaimana yang Rasulullah sebut, dia akan menginsafkan kita, akan menjadikan kita seorang hamba yang sentiasa ingat bahawa hari kiamat akan berlaku, penyiksaan bagi mereka yang ingkar kepada Allah, penyiksaan kepada mereka yang tidak taat kepada Allah, dan ada balasan kebaikan kepada mereka yang melakukan amal yang baik. Malah kalau disebut tentang sebab nuzulnya, sebab selalunya benda akan cerita dulu sebab nuzul surah. Sebagaimana juga surah Waqiah, dia sebab nuzul surah Waqiah ini, dia bukan sebab nuzul untuk keseluruhan, tetapi ada sebab nuzul, ada ayat di dalam Al-Quran itu nuzul diturunkan atas sebab-sebab tertentu, Wallahu a'lam, tapi ada hadisnya. Di antaranya ialah ayat ke-11 hingga ke ayat 14. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhir. Ceritanya begini mereka yang memeluk Islam ataupun yang beragama Muslim, para Muslim waktu itu sahabat Rasulullah lah, maksudnya yang menerima dakwah Rasulullah, pada masa itu merasa sedih, merasa risau, mereka tak dapat masuk syurga sebab dia macam menganggap bahawa hanya sedikit sahaja yang masuk syurga. Dengan dalam kerisauan kita, dia bukan risau macam kita ni risau gitu je, risau dia sungguh-sungguh sehingga mereka ini mengganggu aktiviti kehidupan hariannya, mengganggu amalnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini bahawa ada satu puak yang dia ingat yang masuk syurga itu orang kaum yang dahulu saja, iaitu umat-umat yang terdahulu. Lalu turun ayat ini bahawa ada satu puak, sullatun minal awwalin, ada puak yang dahulu dan ada puak yang ada golongan yang kemudian. Dan ada satu lagi pandangan mengatakan bahawa, saya tak baca secara detail sebab kita akan sampai kepada ayat-ayat itu nanti. Bila kita sampai ayat itu nanti baru kita huraikan secara terperinci. Ada satu ayat di dalam surah ini diturunkan kerana pada waktu itu orang-orang Taif ini, kita tahu cerita Taif itu satu kawasan di berhampiran dengan Makkah, Taif. Mungkin ramai yang ada di antara sahabat yang pernah pergi sebab kadang-kadang package umrah ni pergi Taif sekali. Taif ini tempat yang subur, banyak tanaman, hidup, bukan padang pasir. Dan pada waktu itu di kawasan di antara pergunungan itu ataupun pergunungan Taif itu ada banyak lebah madu. Mereka terlalu maksudnya memang terkenal madu Taif ini. Dia banyak madu dan mereka mewah, seronok hidup di tengah-tengah madu yang banyak. Mereka rasa nikmatnya madu itu. Lalu mereka risau kalau mereka mati, mereka tak akan jumpa lagi tempat yang seindah itu ataupun semewah itu, sesubur itu. Ada lebah yang memberikan dia madu. Lalu turunlah ayat mengatakan bahawa menggambarkan tentang syurga, pembalasan kepada orang yang beramal soleh. Syurga di mana sebenarnya madu yang terdapat di syurga itu jauh lebih hebat, jauh lebih nikmat daripada madu yang disayang-sayang oleh orang Taif itu. Jadi nanti kita ni macam teaser lah, kita nak tahu apa yang kita nak baca dalam surah Al-Waqiah ini. Kita akan lihat nanti bagaimana Allah menceritakan nikmat syurga. Selain daripada Allah menceritakan balasan neraka, Allah juga menceritakan tentang nikmat syurga. Jadi apabila itulah yang mendorong Rasulullah sentiasa baca sebab dia ada keinsafan dan ada keseronokan. Insaf untuk takut dibalas dengan neraka dan mengharap syurga. Sebab itu
saya nak sebut Rasulullah sendiri, Rasulullah ini memang yang telah dijanjikan syurga. Memang dia masuk syurga tanpa hisap kerana dia seorang rasul pilihan yang tidak melakukan dosa. Maksum. Kenapa Rasulullah sentiasa juga membaca surah itu? Dengan harapan dia takut kepada azab, dengan harapan dia mahu membayangkan indahnya syurga. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kamu telah dijanjikan syurga, tetapi kamu sentiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia kata, saya ni hamba. Kita ini hamba Allah. Kita sentiasa memohon kemaafan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya sambung sikit lagi, bukan keampunan saja, kalau kita Rasulullah pun membaca surah ini untuk rasa gerun, rasa takut dibalas dengan neraka. Apatah lagi kita ni manusia biasa, manusia yang tidak terlepas daripada dosa, tidak terlepas daripada perkara-perkara yang mungkin membawa kita ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Saya nak tengok komen sudah banyak komen masuk. Kita lihat Kamisah Kamisah alhamdulillah orang Singapura dapat jelas dan kita pada yang beri salam tu waalaikumsalam semua dan ada beberapa, kalau kita nak cerita apa kandungan sebenarnya surah Al-Waqiah ini, macam yang saya sebut dah tadi, bahawa dia menceritakan tentang kiamat, menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang balasan. Namun kalau kita lihat secara terperinci, kita akan temui nanti kaedah bagaimana kita dihisap. Cara hisap itu berlaku. Bagaimana nanti amalan kita dihisap di akhirat. Tanpa ada yang tertinggal walau sebesar zarah pun. Baik kita lakukan, baiklah Allah balas kepada kita. Dan akan dikira semua. Tidak akan dikira sekian. Macam kita baca juga dalam surah Al-Mulk. Sekian, rupanya kita ada dosa. Maka kita terpaksa, na'udzubillah waliyazibillah, kena melalui neraka dahulu. Itu keadilan yang Allah berikan kepada kita. Sebab dia sudah beritahu bahawa kalau melakukan begini, maka balasannya neraka. Kalau melakukan begini, maka balasannya syurga. Mengapakah kita lakukan juga yang membawa kita ke neraka? Sebab itu sahabat syurga sekalian, kita mahu berusaha untuk terus masuk syurga tanpa melalui yang dikatakan menghapuskan dulu ataupun melalui balasan-balasan dosa kita dahulu. Jadi seandainya hari ini kita sedar, saya sebut hari ini sebab mungkin anda dah sedar lama, tetapi baguslah kalau dah sedar lama. Cuma andainya baru ni kita tersedar, mudah-mudahan kita dirahmati Allah dan kita sedar kita banyak dosa, maka apa yang perlu kita lakukan ialah istighfar, bertaubat, taubat dan taubat. Istighfar dan istighfar. Sebab itu kita diminta beristighfar setiap hari. Saya tak mau sebutlah 1000 kali ke 100 kali ke banyak kali ke. Sebabnya kita kalau ikut sunnah dia tak sebut pun baca sekian kali, kita memang kena baca banyak-banyak. Cuma nanti orang tanya kenapa Ustazah orang sebut 100 kali, 1000 kali. Itu mungkin memudahkan kita ataupun sebagai satu motivasi kepada kita. Sebab kita kira, kalau kita tak kira kita tidak ada orang kata tidak boleh dikira. Tidak boleh dikira itu susah. Kalau kita dah kira, oh aku dah baca tadi 200, aku perlu baca 200 lagi. Kalau kita tak tahu, kita pun tak tahu tadi banyak mana saya baca. Maksudnya sesuatu yang boleh dikira. Kalau kita nak nilai KPI, kita punya Key Performance Index, kita kena lihat sesuatu yang boleh dikira. Maka amal pun macam tu juga. Tidaklah macam
dalam solat fardu mesti 5 waktu. Ini sekian rakaat sekian. Itu memang ada disebut dalam hadis. Tetapi maksud sebut dalam Al-Quran. Tapi kalau zikir-zikir tak sebut, cuma dia kata perbanyakkan. Ya. Dan apabila kita sebut tentang murah rezeki, ya, juga disebutkan bahawa istighfar itu boleh memberikan impak, boleh memberikan impak kepada murah rezeki. Kenapa boleh menjadi bacaan istighfar, taubat itu boleh menjadikan kita murah rezeki? Sebab kita sentiasa yakin ya bahawa Allah akan menyayangi kita kalau kita telah meminta maaf kepada dia. Kita telah memohon kemaafan dan mudah-mudahan Allah maafkan kita. Maka kita akan bekerja bersungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang baik. Saya ingin beritahu, ada persoalan sebenarnya yang mengatakan apa pula ni? Ani Syamil. Okay, ada persoalan yang mengatakan boleh tak kita ni beristighfar ataupun baca Quran macam kita baca Al-Waqi'ah ini tujuannya untuk murah rezeki. Tujuannya untuk murah rezeki. Ala kulli hal kalau kita nak beramal, niatnya ialah kerana Allah. Niatnya Allah yang kerana dia dikehendaki ataupun dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak salah kita memohon kerana kita berdoa itu Allah berikan kita rezeki. Tidak salah kita berdoa memohon mudah-mudahan ya Allah dengan aku membaca ini Allah murahkanlah rezeki. Kerana amal saleh ini kita boleh minta atas sebabnya, maka Allah rezekikan kita. Jadi mungkin ada pandangan mengatakan tidak boleh, tetapi saya pun baca beberapa rujukan. Contohnya kalau kita baca Menteri semasa di Mufti ada menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam laman web fatwa mengatakan boleh ke tidak. Dan saya juga baca dari kitab-kitab yang lain. Sebenarnya pandangan ulama mengatakan boleh ya, sebab kita baca, katakan kita baca Fatihah, kita nak murah rezeki macam saya sebut tadi lah, kita bekerja mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memurahkan rezeki kita dengan amal bacaan kita tadi ya. Cuma janganlah pula nanti dia kata saya istighfar tiap hari, saya Fatihah banyak-banyak tapi rezeki saya macam tu juga. Kalau lawan murah mahal rezekinya mahal. Saya pun tak tahu kenapa orang Melayu sebut murah rezeki dan mahal rezeki. Susah, maksudnya rezekinya payah nak dapat. Sebenarnya kita tidak tahu menilai rezeki kita itu mahal atau murah. Sebab rezeki itu bukan hanya dalam bentuk keuangan, bukan hanya dalam bentuk harta. Banyak perkara. Lagi satu, kadang-kadang rezeki itu bukan datang, kita tidak tahu waktunya. Min haitsu la yahtasib. Rezeki itu kita tidak tahu. Boleh jadi dia datang segera, boleh jadi datang lambat. Boleh jadi datang segera, nanti kemudian dah tak ada. Itu Allah Maha mengetahui. Allah Maha menyusun. Aturan Allah itu terlalu baik, terlalu betul, terlalu sesuai untuk kita. Kalau hari ini tiba-tiba kita kata kita dapat sekian banyak, kita boleh lihat saja berlakunya wabak corona ini, ada orang mendapat rezeki daripada virus ini ataupun wabak ini, pandemik ini. Ada yang dapat rezeki yang melimpah ruah. Ada juga langsung memang menjadi susah. Adakah Allah tidak adil apabila memberi sebahagian rezeki dan sebahagiannya tidak? Sebenarnya itu aturan Allah yang kita tidak tahu hikmah di sebaliknya. Pada pandangan kita, ada yang kaya. Pandangan kita ada yang miskin, ada yang susah. Tapi sebenarnya boleh jadi yang susah itulah yang rezekinya barakah. Boleh jadi yang susah itulah yang
yang sebenarnya mendapat nikmat kebahagiaan dalam dirinya. Ya. Jadi kita ni kalau berdoa murah rezeki, kita tidak tahu. Jangan kita kata, saya dah doa banyak kali Ustazah, Prof, saya dah baca itu, dah baca ini, macam tu juga. Semua saya buat tak kena, selalu yang berniaga lah. Semua saya buat tak kena. Ada banyak perkara berlindung di sebalik itu yang kita tidak faham. Allah bagi kita rezeki yang lain satu. Yang keduanya boleh jadi barakah rezeki yang Allah beri itu kita tidak tahu. Yang ketiga boleh jadi Allah mahu kita makin dekat dan makin memohon kepadanya. Mana tahu kalau kita diberi dalam waktu terdekat itu kita terus sahaja lupa untuk mendekati Allah lagi. Maka di sinilah berlakunya perkara yang kita tidak jelas dan tidak faham. Kenapa rezeki kita rezeki kita mahal atau murah. Satu lagi yang perlu kita ingat, kadang-kadang ini rezeki infak ataupun memberi sedekah, kita rasa kita tidak ada, kita rasa kita pun tak cukup. Lalu kita kata orang kaya je lah beri sedekah, orang kita ni kita pun tak cukup, kita pun cukup-cukup makan, kita kata. Sebenarnya memberi sedekah itu, kalau ikut Imam Ghazali, memberi sedekah itu mengikut kita punya tahap. Kalaulah kita contohnya kita berpendapatan 10,000 satu bulan, kita hanya bersedekah RM50 dalam satu bulan, maka kita termasuk bakhil. Tapi kalau kita berpendapatan 1,000 dan kita bersedekah RM50 sebulan, kita termasuk pemurah. Pemurah sangat. Dan kalau kita berpendapatan 1,000, kemudian kita bersedekah 1,000, itu tidak bagus. Kerana kita menghabiskan sehingga kita tidak boleh, tidak ada, dia menyusahkan kita. Mungkin menyusahkan orang lain. Walaupun kita dengar juga cerita sahabat, dia habiskan tu dalam arti kata dia dah ada untuk dia makan. Dan dia mampu, kalau dia bertahan perut lapar itu dia mampu. Ini jangan kita tak mampu, kita nak bagi. Tapi maksudnya di sini, apabila kita rasa rezeki kita tidak banyak, kita terus juga bersedekah. Kita terus juga mengeluarkan apa-apa infak. Setakat yang kita rasa boleh. Kalau kita katalah ada orang tu pencen dulu gaji dia besar. Tiba-tiba dia pencen sikit je. Kerana tolak itu, tolak ini. Tinggallah 1,000, 2,000. Dia tak adalah bersedekah macam biasa. Sebenarnya tidak. Kita mengikut juga tanggungjawab kita. Dah tua, kita tak ada anak nak beli makan. Kita sajalah yang guna duit. So kenapa kita tak nak bersedekah? Kenapa kita tak nak infak? Kenapa kita tak nak bantu orang? Itulah tujuannya. Dan satu lagi, apabila ni sedang menyebut tentang rezeki, sebab orang selalu sebut tentang surah Al-Waqi'ah rezeki, dia kata jangan pula benda ni lari tajuk nak cerita surah Waqi'ah, pergi cerita lain. Sebenarnya saya nak cerita bagaimana sebenarnya kita nak murah rezeki. Jangan tunggu kita kaya baru kita nak infak. Jangan tunggu kita untung baru kita nak infak. Kalau kita berniaga, kita kata keuntungan nanti saya nak infakkan. Saya nak sedekah. Sebenarnya dia ada, saya ulang sekali lagi, mungkin kata banyak kali ulang, saya ulang lagi. Biarlah sedikit tetapi sentiasa. Cuba kita letak dalam hati kita janji dengan diri kita, janji dengan Allah. Setiap hari kita nak sedekah RM5. Ataupun yang mungkin kalau susah RM1 lah. So maknanya selagi tak keluar RM5 itu satu hari, selagi itulah kita sebenarnya berhutang dengan diri kita. Berhutang dengan diri kita. Kita andaikan, saya nak andaikan, apabila kita nak keluarkan RM5 itu, kita kena usaha supaya kita ada duit RM5. Kalau kita tak ada duit hari itu RM5, kita paksa guna duit semalam. Jadi kita usaha. Jadi tak kita murah rezeki. Kita usaha dan kerana niat kita untuk bersedekah itu, Allah bagi kita banyak sebab kita
Allah itu maha mengetahui niat kita. Allah maha mengetahui hasrat kita. Kita nak ada supaya kita boleh sedekahkan. Kita boleh bagi. Kita boleh Kita boleh menginfakkan. Kadang-kadang memang kita rasa, ya Allah, ada orang perlukan sekian tapi aku tidak ada. Kita cuba, kita tengok kalau saya bagi begini, adakah ada keperluan lain. Kita cuba supaya menggenapkan. Kita berusaha untuk menggenap. Saya nak itulah yang saya nak beritahu. Mungkin 2-3 hari lepas bonda ada tulis tentang bersara. Kadang-kadang orang kata orang bersara ni duduk je dah diam-diam kat rumah, beramal, beribadat, tak payahlah kerja. Buat apa nak kerja? Malah kalau orang tu kerja dia kata pula itulah, dulu hutang beli itu beli ini, kan nak bayar hutang kan susah, kena kerja dah tua, orang patut rehat dan sebagainya. Perlu saya ingatkan, kita jangan memikirkan begitu. Cuba kita bersangka baik. Mudah-mudahan memang baik jadinya. Kalau kita sangka orang tu baik itu datang pada kita dan pergi juga kepada orang yang kita sangka baik. Biar kita tanam hati, rajinnya dia berusaha. Mesti dia nak sedekah. Mesti dia nak infak. Dia nak lebihkan infak dia. Sebab itu sepatutnya ada niat dalam hati kita. Kita mencari lebih untuk memudahkan kita, untuk menyenangkan kita, selesa untuk sentiasa bersedekah. Selesa untuk sentiasa menghulur kepada orang lain. Itulah tujuan kita mencari. Walaupun kita dah bersara, walaupun kita dah kaya, kadang-kadang saya selalu dengar ni, sebenarnya bonda nak bawa ni, pengalaman ni. Oi, Prof ni dah profesor, gaji besar, jual bunga, jual kek, jual ini. Nak letak mana duit dia kata. Saya mengucaplah astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Janganlah sampai disebut saya tak tahu nak letak duit kat mana. Sebenarnya kita ni, manusia ni, memang kalau kita nak beli barang dunia, kita tak akan cukup. Kita tak akan cukup. Tapi bukan kita kerja banyak tu, kita sampai nak buat itu, nak buat ini, sebab kita nak beli dunia saja. Tapi kita nak beli akhirat. Kita nak kejar akhirat. So, kenapa kita tidak bersangka baik kepada orang yang rajin itu? Kita kata, ya Allah rajinnya, tentu dia nak sedekah duitnya. Sangka baik. Kita selalu sangka baik. Jangan baca hati orang dengan bacaan yang tidak baik. Mudah-mudahan yang kita sangka itu betul-betul orang tu jadi baik dan kita pun dapat pahala daripada sangka baik kita. Jadi hari ni saya sebenarnya bonda nak fokus tentang murah rezeki sebab orang kata baca surah Al-Waqiah itu murah rezeki. Jadi terlanjur itu pada hari ini bonda cuba tarik sahabat semua fikirkan bahawa memang kita boleh berdoa apabila kita baca surah Waqiah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah rahmati kita, Allah murahkan rezeki kita. Tetapi hadis yang saya jumpa itulah, ada 2-3 hadis tapi semua hadis tu bukanlah hadis yang sahih ataupun hadis yang punya tahap yang tinggi. Namun ada juga ulama mengatakan kalau untuk mentarghibkan ataupun menjadikan kita bermotivasi untuk beramal, kita boleh beramal dengan hadis dhaif. Macam yang sebut tadi, kalau kita kata kita membaca surah Waqiah itu kita akan murah rezeki kerana ada hadisnya, maka kita motivasikan diri kita supaya kita sentiasa membaca surah Waqiah. Tapi terus terang dan saya ingatkan diri saya dan anda semua, kita baca tu bukan untuk murah rezeki, tetapi kita baca itu adalah untuk Allah berikan kita rahmah, berikan kita barakah. InsyaAllah Allah murahkan rezeki kita. Rezeki daripada Allah. Rezeki daripada Allah. So kita minta kepada Allah, bukan meminta kepada bacaan kita. Bacaan kita itu hanyalah sebagai kerana dia tuntutan Allah. Kerana kita dituntut untuk mengaji, untuk membaca Quran surah mana pun. So kita boleh baca, tapi kita kata kalau saya baca ni
confirm murah rezeki tak. Sama juga kalau kita kata bacalah istighfar 1000 kali setiap hari murah rezeki. Itu yang jadi tak murah-murah rezeki sebab kita baca tu niat pun tak berapa nak tepat. Istighfar tu kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita, ya Allah ampunilah dosa. Mudah-mudahan aku tenang melakukan segala amal harianku. Nak cari harta ke nak cari apa kita mudah. Ya Allah rahmatilah supaya hati saya sentiasa senang nak bersedekah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi sahabat sekalian sedekah itu tak semestinya kita sedekah hantar ke masjid, ke rumah anak yatim. Itu memang kadang-kadang macam anak yatim, orang susah, orang miskin itu sangat mengharapkan. Tetapi kita juga dituntut bersedekah ataupun infak kepada orang yang terdekat dengan kita. Sebab itu, kalau kita mahu membantu, kita tengok kalau ada di antara saudara mara kita, anak-anak kita sangat perlu kepada bantuan itu, kita dahulukan yang itu. Tak payah pergi Kemboja ke mana ke. Memang mereka juga perlu, tetapi kalau anak kita, kalaulah contohnya kita ada anak saudara nak sambung belajar, tak pergi sambung belajar kerana tak ada duit. So itu patut kita dahulukan. Kena ingat kita tolong orang untuk mencari ilmu. Sepanjang ilmunya itu digunakan, walaupun kita mati, walaupun dia pun dah mati, tapi berjalan pahala kita akan berterusan. Kerana ilmu yang mereka dapat itu adalah juga daripada sumbangan kita walaupun sedikit. Setakat mana kita sumbang sikit-sikit lah. Kalau kita ada banyak, lagi baik beri yang banyak. Saya sukalah kadang-kadang ada juga adat kebiasaan orang kita ni bagus. Contoh kalau kita pergi tengok orang sakit, pergi ada orang nak sambung belajar, kita walaupun bunyinya tak sedap lah, sebab kita ni kalau orang Johor dia kata salam kokot, salam berisi lah. Sebenarnya kita nak hulut, ni duit ambil tu tak biasa bagi orang kita, orang Melayu. Dia salam dia, maksudnya dia letak duit dekat salam dia. Saya bagi bonda itu perkara yang baik kerana salam itu hubungan kasih sayang. Dan kita isi lagi duit, itu sedekah. Nak hulur pun tak apa, nak hulur, tak ada masalah kaedah. Yang penting kita membantu. Sebab itu juga terutamanya macam bonda dah tua, berumur, kita ada cucu-cucu. Saya tak ramailah cucu, 5 orang, orang lain mungkin ramai. Ada cucu yang nak pergi belajar, ada cucu nak ini. Itulah peluang kita sebab kita ni orang tua, nak ke mana sangatlah duit kita. So kita beri kepada mereka, kita bantu mereka, terutamanya mereka sama ada dia nak makan, sama ada dia nak menuntut ilmu, itu semua adalah perkara yang perlu. Kita tahu selalunya anak-anak muda yang baru bekerja, bila ada anak mesti dia susah sebab kita pernah melaluinya. Mesti dia susah nak hidup, memulakan penghidupan itu bukannya mudah. Jadi janganlah kita bakhil sangat dengan anak-anak, bakhil dengan anak saudara dan sebagainya. Sedekah dengan niat untuk membantu. Apatah lagi kalau memang kita tahu bahawa ada di kampung kita, jiran kita, itu juga jiran pun akrab. Kita tahu mereka susah, nak makan pun tak cukup. Maka itu adalah wajar kita bantu, wajar kita tolong. Kadang-kadang juga satu contohnya, orang baru masuk Islam, dia masuk Islam pun dia tak ada harta dan sebagainya. Hartanya orang tuanya tidak benarkan atau keluarganya tidak benarkan, dia ambil. Ini pun tanggungjawab kita untuk membantu. Dan sebenarnya Allah melihat bagaimana niat, bagaimana hasrat kita membantu orang. Maka Allah di situlah menjadikan kita murah rezeki. Walaupun orang gunakan ayat menjemput rezeki sama nak guna ayat apa pun, tetapi bonda lebih suka mengatakan bahawa itu rahmat Allah. Itu barakah yang Allah beri kepada kita apabila kita mengikut perintahnya. Jadi semasa kita baca surah Waqiah nanti, sebenarnya dia tidak ada pun bercerita tentang rezeki, tentang ini, tapi dia banyak bercerita tentang hari akhirat. Banyak bercerita tentang balasan baik dan balasan buruk. So saya cuba relatekan ataupun cuba hubung kaitkan kenapa kenapa Rasulullah ataupun ada hadis dari mengatakan dia tidak akan fakir. Sebab orang yang sentiasa ingat
balasan akhirat ini, mereka tidak akan berhenti berusaha untuk mencari rezeki. Mereka tidak akan berhenti berusaha untuk memperbaiki dirinya supaya dia menjadi bekalan ke akhirat. Kita kena tahu bukan berarti kita ni kita kena tinggalkan dunia. Tak boleh langsung dunia. Tetapi kita mengejar dunia untuk akhirat. Kita macam yang boleh baca pada siri yang lepas lah. Kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tiap hari kita baca. Kenapa kita dulukan dunia? Sebab kita hidup di dunia dulu. Dan di dunia itulah kita mencari untuk akhirat. Kalau kita dimurahkan rezeki di dunia, maka kita gunakanlah rezeki itu untuk kita kejar akhirat. Bukan kita dimurahkan rezeki dan rezeki itu kita lupa akhirat. Itu bukan rezeki namanya. Itu adalah kita kejar ataupun kita lebih mementingkan duniawi kita. Saya pun rasa hidup kita ni kadang-kadang mungkin kita rasa duit saya, suka hati saya lah saya nak buat. Betul, itu duit kita. Dan banyak kali kita sebut bahawa di dalam duit kita itu, dalam harta kita itu ada harta orang lain. Sebab itu di dalam Islam ada dikatakan zakat dan ada dikatakan sedekah. Zakat itu memang wajib lah. So kita tidak boleh, kalau tak lakukan memang kita berdosa. Meskipun sedekah itu bukan wajib, iaitu kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Tetapi kita kena insaf, kena insaf bahawa hidup di dunia ini bukannya lama. Hidup di dunia ini bukannya kita mahu menongkat langit, orang Melayu kata. Kenapa kita nak harta itu menjadi hak milik kita selama-lamanya? Dan akhirnya bila kita mati, anak kita bergaduh dengan harta itu. Anak kita menjadi porak-peranda dengan harta yang kita tinggalkan. Kerana kita tidak mendidik mereka. Tidak mendidik mereka tentang sedekah. Kita tidak mendidik mereka tentang pemberian, tentang keikhlasan menguruskan harta. Na'udzubillah. Kita juga akan menderita kerana harta kita menjadi pergaduhan kepada anak-anak kita. Kita tidak mahu perkara itu berlaku. Jadi biarlah kalau kita tinggalkan pun, kita jangan fikir apa yang kita nak tinggalkan kepada anak-anak kita. Tapi kita fikir apa yang kita nak sedekahkan. Apa yang kita nak berikan. InsyaAllah kita murah rezeki. Di samping itu kita membaca surah Al-Waqi'ah tadi. Okey, masa sekarang ini ialah 11-19. Okey, kita baca sikit 2 ayat jadilah hari ni. Sebab kita baru Muslim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlaku hari kiamat itu. Iza. Iza itu apabila. Kalau kita cakap bahasa Melayu pun, kalau kita kata apabila berlaku ini mesti ada jawapan kepada apabila tu. Apa dia? Mesti ada sambungannya. Mengikut ulama tafsir, sambungan dia agak jauh. Jawapan daripada iza apabila. Bila kamu pergi ke Kajang, apa? Kamu akan jumpa, betul tak? Bila kamu pergi ke Kajang, jumpa polis. Bila kamu pergi ke Kajang, lah saya buat contoh di sini, saya duduk postcode kampung saya ni Kajang. Okey, so perkataan iza itu adalah perlu kepada jawapan. Tetapi nanti kita baca 2 ayat ni tak jumpa lagi jawapan dia. Dia jumpa nanti ada ulama tafsir kata, itulah ada fa ashabul maimanah. Dia akan terangkan tentang yang mendapat kitabnya, itu bila berlaku hari kiamat nanti ada yang mendapat kitabnya begini. Ada mendapat rekod amalnya gini. Itu jawapannya. Jadi hari ni kita baca izanya dulu. Iza waqa'atil waqi'ah. Waqa' apabila berlaku dengan sesungguhnya. Waqa'i waqi' kata, benar-benar berlaku. Al-waqi'ah. Al-waqi'ah, perkara yang berlaku itu apa? Iaitulah kiamat.
iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Maka tiada sesiapa pun yang boleh mendustakan, tidak sesiapa pun yang boleh mengatakan perkara itu tidak berlaku. Kita dah baca, dah cerita banyak tentang hari kiamat sebelum ini. Cerita bagaimana gunung ganang terbongkar, bagaimana menjadi padang jarak, padang terkukur, bagaimana menjadi lapang, menjadi sungai tidak ada, angin ribut datang dan sebagainya. Apabila sampai waktu itu tidak ada yang boleh mendustakannya. Hatta orang kafir, hatta orang Islam, orang siapa-siapa pun tidak boleh mengatakan dia tidak berlaku. Maka laisa liwaqa'atiha kazibah. Boleh hafal Saya ulang lagi, iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Saya dah hafal tu. Khafidatun rafi'ah. Khafidatun rendah, rafi'ah tinggi. Ada banyak maksud yang diutarakan dalam maksud khafidatun rafi'ah di sini. Khafidah maka mereka yang beramal, mereka yang berbuat baik akan tinggi kedudukannya. Akan rendah yang berbuat buruk. Khafidah dulu, yang rendah dulu. Khafidah akan rendahlah kedudukan orang yang engkar semasa hayatnya. Kemudian rafi'ah akan meningkat tinggilah kedudukan orang yang beramal. Itu sebahagian ulama tafsir mentafsirkan ayat khafidatun rafi'ah. Khafidah, rafi'ah. Senang nak hafal Khafidah rendah, kemudian rafi'ah. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Umat manusia ini ada nanti yang mendapat rendah kedudukannya dan ada yang tinggi. Yang rendah itu apabila mereka mengikut amalan yang dilakukan di akhirat. Yang tinggi itu juga mendapatkan balasan mengikut apa yang dia dilakukan di akhirat, di dunia. Okey. Dan ada satu lagi pandangan mengatakan hafidatun rafi'ah ini ialah hafidah itu bagaimana nanti ada yang tinggi, ada yang rendah, bumi ini bertukar, tunggang-langgang dan sebagainya. Tapi mungkin lebih tepat kalau kita ambil yang pertama tadi, iaitulah manusia ada yang tinggi kedudukannya dan ada yang rendah. Okey, jadi saya kira sebagai permulaan untuk surah Waqi'ah, itu sajalah kita baca. Namun sebagai penutup kita ikutlah sunnah Rasulullah. Dia banyak membaca surah ini, kita perbanyakkanlah membaca surah ini. Mudah-mudahan juga barakah kita membaca daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan murahkan rezeki kita. Maka kita berdoalah mudah-mudahan Allah beri kita rezeki, murahkan rezeki kita dan kita akan sentiasa menyentiasakan membaca surah ini. Kalau boleh jangan tinggal setiap malam, sebagaimana bukan malam saja pun, tetapi macam surah Waqi'ah, surah yang kita baca lepas, surah Al-Mulk, kita budayakan ataupun kita sentiasakan, kita adwam, kita sentiasa walaupun ayat dia 96, sebenarnya surah ni pendek je. Surah ni tidak panjang macam surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah. Surah Al-Waqi'ah ini pendek meskipun ayatnya 96. Sebab ayat dia pendek-pendek saja. Al-Mulk 30 saja. Okey. Hari ni hari Khamis, malam nanti malam Jumaat. Kita ingat selain daripada kita baca Al-Waqi'ah, baca Al-Mulk, kita ingat Al-Kahfi. Jangan tinggal sebab kita dah tinggal itu, kita punya tadabbur yang pertama dan saya dah sebut kita baca surah Al-Kahfi. Hari Khamis, malam ni malam Jumaat. So jangan lupa. So okey, sekali lagi sebelum tamat untuk sesi kita hari ini, saya ingatkan bahawa kalau ada yang menyebut bahawa surah Waqi'ah itu adalah untuk memurahkan rezeki, kita ingat memang ada hadisnya. Selain daripada hadis yang disebut tadi ada, tetapi dia hadis dhaif. Dan tidak salah juga kalau kita beramal
dengan membaca surah Waqiah dan kita memohon kepada Allah memurahkan rezeki kita. Tapi yang salahnya ialah kalau kita kata kita baca surah Waqiah ni murah rezeki. Maksudnya mesti murah rezeki. Memang juga murah rezeki, tetapi kita tahu rezeki itu bagaimana. So yang keduanya, yang kita perlu ingat hari ini, kalau kita baca surah Waqiah, kita terus fikir insaf. Mudah-mudahan kita adalah mendapat rekod amal kita nanti dari pihak kanan. Supaya kita, amalan kita akan dibalas dengan balasan baik. Na'udzubillah datang daripada kiri. Sebab dia ada sebut nanti dalam ayat ini. Dan mudah-mudahan kita juga menikmati syurga yang dikatakan jauh lebih baik daripada syurga, daripada kenikmatan dunia. Dunia ni ada musang king, ada apa kingnya ke apa ke. Mungkin orang yang tak suka durian macam bonda lah. Hari akhirat nanti kita akan jumpa durian yang tidak menyakitkan hidung. Kita akan jumpa durian yang tidak merosakkan darah tinggi, menaikkan darah tinggi kita. So itulah yang kita kejar. Jangan risaulah kalau musim ni kita tak dapat makan durian. Kita doalah kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat durian yang terbaik di akhirat dengan amalan yang kita lakukan. Saya buat contoh aja. Banyak perkara yang lain yang kita rasa, oh orang dapat ini, orang dapat ini. Jangan kecewa sangat. Yang kita kecewa ialah kalau kita tidak beramal. Yang kita kecewa ialah kalau kita tergelincir daripada melakukan amal, tertinggal tidak melakukan amal. Tak usah kecewa sangat kalau ada perkara yang kita tidak dapat di dunia ini. Tapi kalau dapat, mudah kita dapat. Tak salah. Tak salah. Tak salah, susah payah pergi Batu Kurau, apa nama tempat saya pun tak tahu. Cari durian di sana, cari durian di sini, durian tangkaplah, durian itu, durian ini. Tak salah kita pergi. Tapi kita juga kena ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyukuri nikmat yang Allah beri. Mensyukuri rupanya Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat ada yang dikatakan buah durian. Yang tiba-tiba tahun ini banyak sangat nama durian yang kita tidak tahu. Muncul yang begitulah Allah ciptakan nikmat untuk manusia. Nikmat dunia. Tetapi kita kena ingat bahawa nikmat akhirat jauh lebih banyak daripada perkara-perkara tersebut. Okey, itu sahaja yang dapat bunda celotehkan untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, kita sentiasa diberikan barakahnya, diberikan rahmatnya, dimurahkan rezeki, diringankan untuk beramal. Maksudnya sentiasa rasa ingin beramal, disedarkan daripada kesalahan. Itu rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Kita akhiri dengan doa selamat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.